Salam sejahtera, salam satu Malaysia, dan untuk kerajaan hari ini, salam Malaysia Madani. Sebelum itu, saya mohon maaf, ini pertama kali saya menghadap macam ini. Saya tak pernah berucap, cuma saya ikut Datuk Seri berucap. Kalau salah tu, minta maaf ya. Ini pun hampir-hampir saya nak jadi seniman bola lapuk. Saya dah menjauh lah dulu. Nama saya Alias Ninyaya, umur 65 tahun, beriman sebagai anggota polis selama 40 tahun 2 bulan 19 hari, dan bersama Datuk Seri lebih 30 tahun. Sejarah bersama Datuk Seri ini bermula daripada Yana belum lahir. Tahun 88 saya mula berkhidmat, saya menjaga kediaman dia. Yana masih dalam perut datin. Lepas tu saya mula pada tahun 91 kekosongan jawatan bodyguard Datuk Seri masa itu. Saya salah seorang dipanggil untuk bertemu juga. Akhirnya saya terpilih. Tak tahu apa firasat Datuk Seri masa itu, saya yang dipilih. Bermulalah episod sebagai bodyguard sama susah dengan menteri. Ke hulu ke ini, keluar pagi balik tengah malam, keluar pagi balik tengah malam, dan ada tak ada hari minggu buat Datuk Seri dan saya sendiri. Bermula daripada Datuk Seri sebagai Menteri Pertahanan, lepas tu 96 sebagai Menteri Pendidikan, balik semula Menteri Pertahanan, 2003 sebagai Timbalan Perdana Menteri, dan 2009 sebagai Perdana Menteri. Banyak benda-benda yang saya pelajari Datuk Seri. Datuk Seri adalah seorang yang sangat detail, sangat berhati-hati, dan apa juga permasalahan dia akan cuba selesaikan. Apa juga masalah yang orang cerita dekat dia, dia tak akan terima bulat-bulat. Dia akan cek habis tindakan yang dia ambil. Selepas semuanya dia rasa betul, baru dia beringat. Banyak benda-benda yang dia buat, banyak kementerian yang dia pergi semua jadi hebat. Kementerian Pendidikan dia buat time base bagi guru-guru yang dah nak penting 1-2 tahun belum naik pangkat, dia buat time base. Bila Kementerian Pertahanan dengan perumahan macam-macam dia buat lounge semua. Itulah sedikit Datuk Seri. Apa juga permasalahan dia akan cuba selesaikan, prihatin kepada masalah rakyat, dan tentang pegawai-pegawai dia cukup jaga dari segi kebajikan apa-apa segalanya. Cuma dia apa yang saya nak ceritakan hari ini bukanlah pengalaman saya semua, tapi saya nak cuba ceritakan apa detik sedih, detik malam pada malam kejadian. Pada malam bila mana rumahnya diserbu, diserang, digeledah. Malam tu kami baru balik daripada Masjid Kampung Baru.
selepas solat Isya tarawih malam Ramadan pertama. Bila sampai di rumah, saya tengok rumah Datuk Seri dah macam apa penuh dengan anggota polis keliling segenap penjuru dengan kereta polis, dengan macam-macam polis. Saya sendiri pun polis. Tapi saya rasa tak apalah, saya tengok dulu. Pas bila Datuk Seri dah masuk, kalau masuk, dia kata kita nak geledah rumah. Ya Allah, saya kata, kenapa malam ni? Kenapa malam pertama Ramadan? Kenapa tak besok? Ini bekas Perdana Menteri. Tak apalah, dia menjalankan kerja dia. Saya berada di situ sama yang segenap bidik dia dah masuk by team. Yang sini pada luar, sini pada luar. Yang paling menedih kata malam tu, bila dia masuk bilik tidur Datuk Seri. Saya sendiri dah ikut dia 30 lebih tahun. Setakat lobi, ruang tamu, dapur saya pergi. Ini satu bilik tidur. Tak siapa-siapa yang saya ingat dulu. Kalau bilik tidur mak saya pun, bapak saya mesti tak masuk kat situ. Ini macam terubah masuk. Selagi ada kotak, selagi ada kompartmen, selagi ada apa semua di selongkar. Selagi ada buku cek semua diambil. Saya tak sangka sampai waktu itu sekali polis bertindak pada saya. Kalau yang jenayah yang boleh dihukum mati mana tu itu memang kita prosedur polis macam tu. Dia takkan bimbang takut pada itu lari. Jenayah senjata api, dada, itu terpaksa walau dalam apa keadaan pun dia akan boleh buat. Ini rumah bekas Perdana Menteri. Kenapa dia begitu? Apa saya masih sabar, saya masih ingat saya pun anggota polis. Sampai malam tu, sampai satu bilik yang saya rasa bilik Yana, ada satu PCC, itulah segala-galanya pada mereka masa tu. Buka semua tak boleh. Datuk Seri berehat dekat yang ada gambar yang dia pakai baju merah baring, itu tempat dia rehat. Tidur dekat situ sampai lebih kurang pukul 1 lebih macam tu. Rumah sudah geledah-geledah sampai pukul 1 lebih. Dia panggil saya, dia cakap dengan saya, lihat, boleh tak bagi tahu ke polis tu, boleh tak dia orang buka besok saja. Saya nak tidur sekejap, besok pagi nak sahur, hari pertama Ramadan. Saya terus pergi ke bilik tu, jumpa pegawai-pegawai polis tu. Saya minta, saya kata, Tuan, Datuk minta, boleh tak Tuan buka besok saja? Sebab malam ni Datuk Seri minta nak tidur, biar sekejap besok nak sahur dan puasa. Apa jawapan daripada salah seorang pegawai itu? Dia kata, Cik, kalau kami tak boleh buka juga PCC itu malam ni, kami akan tidur sini. Saya ada dalam bilik Yana. Saya mula dah terasa marah. Saya juga balik di Pedatuk. Saya dengar Datuk Seri, dia kata kalau dia tak boleh buka juga malam ni, dia akan tidur kat sini. Datuk Seri tengok saya sampai dah tidur sekali. Ya, Datuk Seri. Bila saya tengok raut muka dia, raut wajah dia yang amat kecewa dan muka dia dah mula merah. Dia tahan marah dia. Kalau muka dia merah saja okey, tapi kalau telinga dia merah, dia cukup marah. Tapi Datuk Seri tak pernah tunjukkan marah dia. Dia tahan. Itulah saat yang paling saya rasa marah
rasa benci dengan pasukan yang saya anggota selama 40 tahun. Kenapa? Kenapa tak ada sikit perasaan kasihan, simpati ataupun hormat kepada bekas Perdana Menteri? Bukan dia nak minta apa pun, minta buka besok je. Jawapan dari amat mengecewakan saya. Saya nak sedih satu bila saya tengok keadaan Datuk itu. Sampailah pukul 3 pagi gitu. Dia panggil saya lagi, dia kata saya diikut, saya pergi kat bilik itu. Dia cakap dengan pegawai itu, kata, kalau kau you semua tak boleh buka lah peti ni dengan macam cara kau buat dengan mesin dengan apa, takkan saya boleh buka. Kalau yang perlu you ambil malam ni, bawa pergi mana yang sudah saya tak nak lah. Oh itu saya betul-betul sebab saya sedih saya. Kenapa bekas berhenti perlakukan seperti penjenayah yang tak boleh terima atas. Polis yang menjalankan tugas itu, saya cuba tanyakan fikiran saya sebab mungkin arahan masa tu di akhir-akhir zaman Tan Puji, lepas tu Perdana Menteri ketika itu yang dikatakan super power Tan Sri Badu akan ganti lepas tu. Mungkin arahan-arahan macam tu lah sebab apa Tun Mahathir ni, siapa berani lawan dia, saya minta maaf Tun, sebab saya terpaksa, saya marah, saya geram. Kenapa lakukan benda-benda ni kepada Datuk Seri? Itulah dia saya sedih. Tak boleh nak berfikir lagi masa tu. Salah seorang yang pegawai yang terlibat dalam tu yang saya masih ingat dalam ingatan saya sekarang ni, dan di Wongsa Timbalan Ketua Polis Selangor, Datuk Susi Kasih Kala, ada tu lah, yang tu ada, yang salah seorang. Tapi pada buat arahan dia macam tu sebab lakut. Akhirnya malam tu dia pijak dia sama dia, tengok dia pergi. Besok pagi buka balik pukul 9 sampailah malam besoknya. Sampai petang saya masih dah tahu buka puasa kat situ dalam rumah tu. Kalau besok dah selesai, atau barang-barang beg apa semua, beg lah segala jam lah segala kasut lah setiap apa diangkut dia. Saya tanya alasan dia apa? Dia kata yang pada dia kata ini ada terlibat dengan 1MDB. Dalam hati kecil saya, 1MDB ada tanda dekat kasut tu 1MDB, ada tanda dekat beg tu 1MDB. Dalam mata dia dah claim. Macam mana dia nak kata benda ni? Saya sendiri pun kalau saya keluar duit saya belanja, saya pun tak tahu duit saya duit kad, duit simpanan saya atau duit gaji saya. Saya tak boleh nak jadi kedai gitu. Tapi dia orang buat. Episodnya berterusan lepas tu sejak daripada 2019 kita start Datuk Seri menghadap ke mahkamah. Hari pertama di mahkamah tu saya berdiri kat depan tu. Saya sangat sedih hari tu, sangat kecewa, saya sangat sedih bila saya tengok yang escort dia bukan saya, tapi pegawai penjara. Sebab saya seorang dia bagi tu, sebab rasa jatuh hati saya kat situ. Cuma saya boleh lambai dia dan saya nampak dia. Sehingga dah sampai dah 5 tahun hari ini kami grup geng-geng mahkamah, sepanjang geng-geng mahkamah ni tak setia di situ. Hari-hari
bila dia datang kami berada, dan dia amat terluka dan happy kalau tengok kawan-kawan dia datang. Ada orang yang takut, oh kluster mahkamah, kluster apa, tapi apa yang seronok yang duk mengata kluster mahkamah dan jadi kluster mahkamah. Saya bertunggu dia itu. Daripada Ragunan sebelah tu baru kata tapak sekarang siap. Kami masih dekat situ. Tak tahu sampai sana bila. Apa yang nak cakap, keadilan memang tak ada pada Datuk Seri. Sepanjang saya mengikuti, walaupun saya daripada tak tahu langsung undang-undang yang pandai sikit lah. Dia sembang dengan lawyer, dia tanya itu, dia tanya dan sikit lah. Tak sepatut benda-benda. Tak sepatut benda-benda yang ini tak dapat. Itu tak ada. Ini yang kita buat hari ini demi dia, demi untuk Najib. Datuk Seri selalu cakap alias tu daripada lampu hitam sampai lampu putih dan gigi ada gigi tak ada. Datuk Seri jangan bimbang. Saya akan bersama Datuk Seri walau apa juga keadaannya, bukan sampai gigi tak ada, sampai nyawa saya tak ada. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.